Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Izhar Sharaful bin Hasli, merupakan Asisten Superintendent Polis Bantuan Universiti Malaysia Sarawak. Pada hari ini, saya akan berkongsi ataupun memberi taklimat berkenaan keselamatan kepada pelajar-pelajar baharu yang akan mendaftar di Universiti Malaysia Sarawak. Jika anda semua alihkan perhatian kepada slide yang saya akan utarakan ini. So pada slide pertama ini anda akan lihat kampus UNIMAS. Di kampus UNIMAS ini kita pecahkan kepada beberapa perkara, iaitu meliputi kampus barat, kampus timur, kampus kota, Kolej Kedaman Rafflesia, Kolej Kedaman Serian, PLSU iaitu Pusat Latihan Staf UNIMAS, dan juga Integrated Learning Facilities di Sibu. Jadi ini merupakan semua kita punya kampus-kampus yang berada di seluruh Sarawak. Pada slide yang seterusnya, anda lihat ini merupakan kampus timur yang akan menempatkan semua pelajar-pelajar pra-universiti di sini. Di sini mereka akan belajar, mereka akan pergi ke kuliah, pergi ke lab, makmal dan sebagainya. Di kampus timur yang seolah-olah nampak seperti resort ini, okey. Di sebelahan kampus timur, di Kota Semerahan juga, kita ada kampus induk, iaitu kampus barat, yang menempatkan pelajar-pelajar pra-siswazah dan juga siswazah yang terdiri pada master dan PhD students. So total semua student kita dalam kampus induk lebih kurang dalam 16,000 orang pelajar. Kita ada kampus yang anda lihat pada slide, iaitu di kampus kampus kota UNIMAS yang terletak di Kuching, menempatkan ada satu Kolej Kedaman Kasturi dan pejabat UNIMAS Holding di situ. Kita juga ada di Bauk, Pusat Latihan Staf UNIMAS Bauk seperti anda lihat di dalam slide. Untuk staf-staf kita melakukan aktiviti dan juga latihan, dan untuk penempatan pelajar-pelajar medical yang praktikal ataupun yang ada pembelajaran di hospital berdekatan. Okey, so kita ada juga Kolej Kedaman Serian di Serian, tidak jauh daripada Samarahan, menempatkan penempatan untuk pelajar-pelajar kolej yang belajar dalam bidang medical untuk ditempatkan di hospital yang berdekatan jugalah. Okey. Yang seterusnya kita ada juga di kampus di Sibu, iaitu Integrated Learning Facilities UNIMAS, untuk menempatkan pelajar-pelajar yang mempunyai urusan ataupun praktikal di Sibu. Salah satunya adalah pelajar medical kita juga. Kita ada Kolej Kedaman Rafflesia di Kota Samarahan seperti yang anda lihat pada slide. Terletak di dalam Kota Samarahan berdekatan dengan kampus induk, tetapi di luar kawasan kampus. Alright, itu lebih kurang keluasannya 19 ekar dan menempatkan pelajar-pelajar yang menginap dalam Kolej Kedaman tetapi di luar kampus. Alright, so kita teruskan dengan topik kita pada hari ini, iaitu keselamatan pelajar versus security campus. Bukan berlawan, bukan kita kena katakan nak buku temuruas, tetapi ini lebih kepada pendedahan ataupun pemahaman pelajar apa itu keselamatan yang harus diketahui oleh pelajar ketika berada dalam kampus dan menikmati kehidupan sebagai seorang pelajar sehingga habis bergraduasi nanti. Okey, ini adalah gambar main gate ataupun main entrance kita yang ada pintu gerbang. So ini terletak di kampus barat. So di sinilah tempat akses 24 jam untuk pelajar, pelawat dan juga staff untuk ulang-alik masuk dalam kampus. Di kampus timur kita ada pintu keluar masuk info untuk akses keluar masuk staff ataupun pelajar yang berada di kampus timur. Okey. So dalam slide ini saya nak tunjukkan keberadaan Ibu Pejabat Polis Bantuan UNIMAS yang terletak di kampus timur. Jadi bersebelahan kita, yang berjiran kita, iaitu bangunan pra-universiti, akan merasa selamatlah. So pelajar pra-universiti akan rasa selamat sebab kita berada di sana, beroperasi di sana, dan apa-apa permasalahan boleh kita rujuk bersama. Okey. So ini adalah gambar-gambar image Ibu Pejabat Polis Bantuan sekiranya anda mencari di manakah lokasi kami. Lihat pada slide lah. Alright.
So, ini dah bayan keselamatan. Kita mempunyai lebih kurang 140 anggota yang ramai dan kita ada logistik yang berkesan untuk menjalankan kawalan keselamatan di dalam UNIMAS. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan pelajar. Sebelum saya meneruskan slide ataupun perkongsian lebih lanjut, ingin saya tekankan sekarang ini adalah masa PKPP, iaitu pandemik COVID-19. Kita ada SOP. Di dalam SOP, Standard Operating Procedure, di dalam kampus, antara yang anda harus lakukan sekiranya anda berada di kampus, yang pertama sekali adalah penjarakan sosial. Sama ada di tempat makan, di dalam semasa anda pergi ke tempat awam, adapun di kolej kediaman, pastikan penjarakan sosial itu dilakukan. Yang keduanya, sekiranya anda keluar daripada kawasan kediaman, haruslah memakai pelitup muka, use the mask sekiranya anda keluar daripada kawasan kediaman. Terutamanya sekiranya anda mempunyai gejala-gejala seperti flu, demam dan batuk, anda yang harus pakai supaya tidak terdedah ataupun mendedahkan jangkitan itu ataupun gejala itu kepada orang lain. Alright. Seterusnya, masa operasi pintu keluar masuk kampus, seperti yang anda tahu, pintu seperti saya katakan tadi, pintu keluar masuk utama di kampus barat beroperasi 24 jam. Tetapi di kampus timur kita ada masa operasinya, iaitu pada pagi pada pukul 6.30 sehingga pukul 8.15. Kemudian pada tengah hari pada pukul 12.30 tengah hari sehingga pada pukul 2.30 petang. Dan pada sebelah malam ataupun lewat petangnya adalah pada pukul 4.45 sehingga pada pukul 6.30 petang. Itu dah masa operasi pada kampus timur, dan selain pada masa itu kita akan tutup semasa PKPP ini. Itu yang harus faham. Kita ada satu lagi pintu yang saya tidak share tadi, iaitu pintu keluar masuk selatan yang berdekatan dengan kompleks sukan. Di situ masa operasinya agak limited, iaitu dibuka pada waktu pagi sahaja dan pada waktu petang, dan waktu-waktu lain tidak akan dibuka. Waktu paginya 6.30 sehingga pada pukul 8.15, dan pada seluruh petang 4.45 sehingga pukul 6.30 petang. Itu saja masa operasi untuk pintu keluar masuk selatan yang berdekatan dengan kompleks sukan. Okey, setelah kita lihat kepada e-delivery ataupun kita kenali sebagai Food Panda, GrabFood dan bisnes runner makanan ini, dan juga e-hailing seperti Grab, Maxim, Myka dan sebagainya, semasa PKPP ini tidak dibenarkan langsung, tidak. Maksudnya sekiranya ada proses untuk mengambil ataupun menghantar makanan, ianya hanyalah setakat di pintu masuk saja. Selain itu tidak boleh dibenarkan masuk dalam kampus. Masa keluar pelajar yang menginap di dalam kolej kediaman telah ditetapkan SOP-nya pada pukul 11 pagi sehingga pada pukul 3 petang saja. Itu yang transaction ataupun akses keluar masuk yang dibenarkan untuk pelajar yang duduk dalam kolej sehingga habis ataupun selesai PKPP ini. Arahan selanjutnya kita akan maklumkan daripada semasa ke semasa. Okey. Bercakap tentang keselamatan, saya akan kupas 6 perkara sahaja, iaitu pertama sekali adalah asset dan building security, yang kedua security students, yang ketiga parking dan vehicle pass, keempat emergency response, dan yang kelima college, dan yang terakhir laboratory iaitu makmal. Kita akan pergi kepada yang aspek pertama, iaitu asset dan building security. Perkara ini saya selalu beri lontarkan kepada pelajar satu soalan, satu situasi. There is always an attempt by people that have an interest in UNIMAS to suppress or overcome security. From time to time, there is always a risk and a threat that can affect our security control. Ini ada satu situasi di mana sentiasa ada orang cuba untuk mengatasi kawalan keselamatan kita. Daripada semasa ke semasa, sentiasa wujud risiko dan ancaman kepada kawalan keselamatan kita. Jadi ini adalah satu soalan yang sering saya bangkitkan kepada pelajar, terutamanya pelajar yang baru. Lihat pada slide. Is there any security measurement or procedures that can totally protect us all of the time? Adakah terdapat prosedur ataupun langkah-langkah keselamatan yang mampu melindungi anda sepenuhnya dan setiap masa?
Itu soalan yang saya selalu tekankan kepada pelajar yang sentiasa harus dimain di minda mereka. Adakah aku sentiasa berasa selamat? Adakah sekarang ini aku dan barang aku dalam keadaan selamat? Itu satu persoalan yang harus ditanya dalam minda anda sendiri. Persoalan itu haruslah ada di kalangan pelajar, terutamanya pelajar baru, supaya mereka tahu tahap keselamatan di sekeliling mereka. Jawapannya adalah limitation, iaitu tidak. There is no security measurement that can totally protect us around the clock 24 hours. Kita di MIMAS terdapat 2,000 lebih ekar kawasan keluasannya dan lebih kurang 1,000 ekar kawasan yang develop, yang telah membangun, ada bangunan, ada padang, ada tasik dan sebagainya. Lebih kurang 1,000. Separuh lagi adalah kawasan yang undeveloped, tapi kawasan yang luas. Walaupun kita letak padlock seperti anda lihat pada gambar di sekeliling rumah anda, di sekeliling bilik anda, walaupun anda letak rantai yang besar sekeliling rumah anda, tidak menjamin kepada security anda 100% selamat. Ini yang saya nyatakan, tidak ada satu pun jaminan yang boleh menjamin anda selamat 100%. Jadi persoalannya, orang akan kata, apalah fungsi polis bantuan? Apalah fungsi kawalan kita? Kita menjaga keselamatan fizikal, keselamatan nyawa, keselamatan harta benda secara holistik, secara keseluruhan. Ada proses, kita ada ronda, kita ada kawalan di pintu masuk, kita ada reset, kita ada ronda di kolej kedaman dan sebagainya. Ada kawalan. Tapi a total protection is come from who? Daripada anda sendiri. Sebab itu saya katakan there is no security measurement yang boleh protect kita dalam masa 24 jam. Jika anda sendiri lalai dalam menetapkan tahap keselamatan pada diri anda sendiri, kepada barang anda sendiri, tidak menjamin barang ataupun keselamatan anda selamat. Contoh, walaupun kita buat kawalan di kolej kedaman, namun sekiranya anda letak beg anda di ruang guna sama tanpa pengawasan, adakah kemungkinan beg itu akan hilang? Mesti ada. Ataupun anda letak laptop, anda letak handphone di dalam bilik kuliah tanpa pengawasan. Walaupun kita buat rondaan, kita ada CCTV dan sebagainya, tanpa pengawasan daripada ataupun tahap keselamatan pada diri anda sendiri, kemungkinan laptop ataupun handphone itu hilang. Itu maksudnya tadi. So, the keyword is keselamatan adalah tanggungjawab bersama. Okay. So, sebelum saya teruskan dalam konteks keselamatan, ini yang harus anda lihat ataupun anda harus letakkan dalam jiwa anda, perkara yang harus diketahui oleh pelajar-pelajar baru. Yang pertama sekali, have a campus life. Jangan duduk terperap dalam bilik, jangan hanya pergi kuliah, balik kuliah. Have a campus life. Berkomunikasi, bermain ataupun berinteraksi dengan rakan-rakan di sekeliling. Be helpful kepada rakan-rakan di sekeliling. Jangan jadi keras sumbang. Kalau anda kawan anda perlu pertolongan, kita tolong. Kalau kita perlukan pertolongan, kawan akan tolong. Be helpful. Have a joyful life. Jangan membiarkan diri anda dalam keadaan depressed. Cari satu yang boleh membuatkan kehidupan sebagai seorang pelajar itu seronok. Yang ketiga, love everything. Jadi kalau semua dijadikan isu, ini tak betul, itu tak betul dan sebagainya, kehidupan anda akan jadi negatif. Tapi jika anda cuba untuk love everything, enjoy your what are you doing, insyaAllah anda akan merasa kehidupan sebagai seorang pelajar itu seronok. Okay? Walaupun ada dengan cabaran, be positif dan accept challenges. Kalau ada cabaran, ada ujian, ada satu yang menduga kita, be positif dan accept challenge itu sebagai satu cabaran untuk diatasi. Okey, ada yang seterusnya, dapatkan rakan-rakan yang boleh dipercayai supaya anda boleh sharing sedih ataupun happy, supaya anda dapat balancekan kehidupan sebagai seorang pelajar itu. Ada rakan-rakan yang membantu dan bersama-sama anda semasa menjalankan kehidupan dalam kampus. Yang terakhir sekali adalah sensitivity and innovating. Jadi sensitivity yang saya masukkan tadi adalah jaga sensitivity antara kaum, jaga sensitivity antara agama, jaga sensitivity antara isu-isu panas ataupun isu semasa dalam negara ataupun lokal, agar benda itu dihormati dan tidak melampaui batas. Okey? Slide ini saya suka share kepada pelajar. Ada seorang kanak-kanak yang memakai ataupun melihat kepada labah-labah. Ini saya suka tekankan. Apa maksud gambar ini? Maksud gambar ini adalah
ketakutan adalah berbeza di semua kita. Macam anda, contohnya takut kepada tikus, anda takut kepada ular, anda takut kepada anjing dan sebagainya. Semua kita ada ketakutan ataupun fear towards others yang berbeza. Contoh saya katakan, anda hendak pergi ke shortcut ataupun jalan pintas ke kuliah daripada Kolej Kedaman hingga ke kuliah, ada shortcut, tapi shortcut itu kawasannya agak gelap dan agak tidak ada terlindung daripada mata umum, dan kawasan itu licin dan boleh mendatangkan ancaman kepada orang yang lalu. Tetapi mungkin bagi anda, si A, kita beri nama A, mungkin baginya no problem sebab dia kuat, dia have a lot of friends, dia tidak takut dengan kawasan gelap ataupun licin. Aku dapat handle perkara ni sebab aku adalah seorang yang lasak dan sebagainya. Tapi bagi si B, mungkin dia tak takut gelap tapi dia jenis yang clumsy, boleh jatuh akibat jalan yang licin. Si C, dia tak clumsy tapi dia takut gelap. Jadi kita di keselamatan melihat keseluruhan itu secara rangkuman, di mana kita tetapkan kawasan itu adalah berbahaya dan tidak harus dilalui oleh pelajar. Kita jadikan fear ataupun ketakutan itu sama rata, seimbang supaya semua orang mengenal pasti dan juga threat ataupun layan keselamatan ataupun tahap keselamatan di kawasan itu sama rata. Contoh kedua saya katakan, contohnya anda membawa kereta, anda membawa motosikal, anda membawa basikal ataupun anda berjalan kaki, berlari dan sebagainya. Jadi satu-satu selekoh itu berbahaya. Mungkin anda, si A, merupakan pemandu ataupun penunggang yang kompeten, yang mahir, tapi si B, pemandu yang baru dapat lesen, si C tidak ada lesen. Jadi kawasan itu kerap berlaku kemalangan, walaupun anda mahir, walaupun anda baru dapat lesen, walaupun anda tidak lesen, walaupun anda seorang racer sekalipun, kita treat ataupun kita layan kawasan itu sebagai kawasan berbahaya untuk semua orang. Jadi kita katakan, kita nasihatkan jangan guna laluan itu dengan keadaan yang laju ataupun dan keadaan yang tidak munasabah, seperti menggunakan kenderaan yang tidak betul, menggunakan kenderaan yang rosak ataupun kenderaan yang tidak selamat, memandu dalam tidak ada lesen dan sebagainya. Kita treat itu sebagai satu aras keselamatan yang sama. Itu maksudnya gambar tadi. Kita tidak boleh anggap bagi saya tidak takut, bagi kamu takut. Bagi orang ini so-so ataupun tidak ada apa-apa, tapi bagi orang ini amat takut. Jadi kita tak dapat kata you sama dengan saya, tidak dapat. Kita katakan semua sama rata bahawa benda itu tidak dapat dilakukan dan harus ikut peraturan ataupun ketetapan yang telah ditetapkan. Alright? Faham semua sekali? Faham? Okey. Bagaimana kita nak mengenal pasti tahap keselamatan di satu-satu lokasi ataupun keadaan kita? Lihat pada slide yang saya ingin share ini, ada gambar ataupun video apa ni? Ada video, tengok video tu. Video apa tu? Video bujang senang. Bukan video senang lah. Video ada satu reptilia yang berenang di dalam sungai. Sungai itu dekat di mana? Ini satu contoh, contoh berdekatan dengan kita punya perumahan desa ilmu. Anak-anak sungai itu ada kelihatan buaya di sana. Jadi untuk langkah keselamatan kita dah letak satu papan tanda menyatakan bahaya ada kelihatan buaya di sini. Kalau anda lihat di desa ilmu, kita telah berhubung dengan pihak perlilitan dengan pihak perhutanan untuk memaklumkan bahawa situ memang ada buaya. Alright. So kembali kepada topik tadi, bagaimana anda nak mengenal pasti tahap keselamatan? Pertama sekali, ikut arah tips yang saya berikan ini. Bagaimana untuk eliminating the opportunity ataupun risk ataupun threat ataupun satu ancaman itu. Pertama, attentive to your surrounding. Yang kedua, evaluate the situation. Yang ketiga, take necessary action for personal protection. Contoh saya letakkan dalam situasi di Kolej Kedaman. Be attentive to your surrounding. Maksudnya sebelum anda keluar daripada bilik, perhatikan sekeliling anda. Adakah tingkap saya berkunci? Adakah kunci pintu saya dibawa? Adakah wallet saya disimpan dengan baik? Adakah laptop saya disimpan di tempat yang selamat? Adakah handphone saya di dalam pegangan saya ataupun tertinggal di atas katil dan sebagainya? Adakah cincin tunang saya? Tunang, biasalah budak nak pergi belajar ditunang dulu kan, cincin tunang ataupun gantungan kemas saya letak di tempat betul. So perkara-perkara ini haruslah dilihat sekeliling. Attentive your surrounding. Second, evaluate the situation. Kalau aku tinggalkan laptop aku atas meja tanpa disimpan di tempat yang betul, adakah kemungkinan untuk hilang itu ada?
ataupun aku biarkan tingkap aku terbuka semasa aku keluar pada bilik untuk pergi ke kuliah, adakah bilik aku akan selamat? Ataupun aku tidak kunci bilik aku berharap roommate akan kunci sebab dia tengah tidur, kita keluar pergi kuliah awal pagi, adakah selamat bilik itu? Jadi evaluate the situation. Yang ketiga, take necessary action. Aku rasa tak selamatlah, tutup tingkap. Aku rasa tak selamatlah, bawa laptop. Aku rasa tak selamatlah, bawa wallet. Berat sangatlah, simpan laptop di tempat yang berkunci. Aku rasa aku nak kunci pintu lah sebelum aku ditiup mati. Kunci pintu. Alright. Jadi step ini haruslah anda amal supaya tahap keselamatan pada diri dan juga kepada barangan anda di tahap yang minimum. Itu yang kita nak, di tahap yang minimum. Sama juga untuk keselamatan sendiri. Contohnya kita keluar daripada kereta, pastikan sebelum kita keluar buka pintu tu, tengok dulu dalam kereta, aku tinggalkan wallet kah, aku tinggalkan handphone kah, ataupun sebelum buka pintu, lihat dulu di cermin sisi kereta, adakah selamat untuk keluar. So step ini cukup mudah untuk diikuti. Attentive to your surrounding, evaluate the situation. Yang ketiga, take necessary action for personal protection. Seperti saya tunjukkan dalam gambar ini, be prepared for the unexpected. Maksudnya gambar ini dah tunjukkan jelas lah, anda sendiri pun faham. Alright, dalam personal security measure, apakah anda harus buat? Seperti saya tunjukkan gambar kanak-kanak yang takut pada labah-labah tadi. So dalam diterjemahkan dalam bentuk bahasa, what you need to do, avoid using uncommon road ataupun dark alley ataupun kawasan yang gelap, keep handy belonging ataupun valuable items safe ataupun lock, report break-in ataupun curious person, pihak ataupun individu yang mencurigakan, seek help from others, security ataupun kawan, sekiranya anda menghadapi masalah ataupun ditimpa musibah akibat ancaman, mintalah pertolongan daripada orang lain. And then avoid using any form of conductor at an open space during bad weather ataupun lightning. Jadi elakkan menggunakan apa-apa medium ataupun barang elektronik di kawasan terbuka semasa bad weather ataupun keadaan yang nampak ribut, nampak hujan lebat ataupun hari yang kata orang Sarawak tik guntur lah. Jadi bagi yang pihak Semenanjung ataupun orang Semenanjung ataupun orang Sabah, guntur ya, tanya dengan orang Sabah apa maksud guntur, iaitu lightning. Okay, kita ada few cases yang satu case student kena strike by lightning menggunakan handphone di tempat yang terbuka. Kita ada case pokok tu jangan ceritalah, light strike by lightning. Sebab itu kalau hari cuaca buruk, saya nasihatkan kepada anda semua, duduk saja di dalam bilik ataupun di dalam kuliah ataupun di mana-mana kawasan bangunan sehingga cuaca kembali pulih baik. Okey. So kita dah bicara tentang security, student security, kita dah cakap pasal asset dan building security, kita akan cakap pasal berkenaan dengan parking area ataupun regulation. Seperti ada lihat pada slide. Pelajar PeraYU are not allowed to bring private vehicle to campus. Jelas? Kalau jelas, faham-faham ya. So, melainkan dengan masalah kesihatan, kita akan pertimbangkan. Okey? Seperti mana dalam gambar video dalam slide ini, anda lihat dia bawa basikal, tiba-tiba terjatuh dalam parit. Jadi, untuk membawa kenderaan, anda haruslah menjadi pemandu yang kompeten ataupun penunggang, pembonceng yang kompeten. Okey? Maksudnya berlisens dan sah dari sisi undang-undang. Seterusnya parking area, kita ada setkan zon-zon mengikut kriteria, ada zon staff, ada zon pelawat, ada zon pelajar, parking di tempat zon-zon yang telah ditetapkan. Okay, and then vehicle fast adalah bukan free tetapi kini ada charge pembayaran kepada orang-orang yang ataupun pelajar yang memohon kena pas kenderaan. Yang free itu adalah sekiranya menepati kriteria yang telah kita tetapkan. Okey. Advisable to have ataupun dinasihatkan untuk mengadakan extra locking, ataupun kunci tambahan di steering ataupun di kereta ataupun di tayar motosikal, extra locking. Di dalam Unimas kita ada saman lebih kurang ada tata cara kesalahan ataupun tata tertib lalu lintas yang kita
senaraikan kesalahan ada lebih kurang dalam 25 jenis kesalahan, pelbagai jenis kesalahan yang boleh disaman. Dan salah satunya saya ingin tekan di sini adalah speed limit kampus adalah 40 km, 40 kilometer per hour. Itu adalah speed limit dalam kampus. Okey. Gambar. Alright. Kalau selepas ini ada soalan, selepas PKPB, akses keluar masuk telah dibenarkan, dibuka dan sebagainya. Untuk permasalahan e-hailing seperti yang dilihat pada gambar raja, after 10 tidak ada aktiviti, tidak ada pick up and drop lagi dilakukan di dalam kawasan kampus. Dan kalau beroperasi pun mereka akan masuk dan ambil pick up dan drop point di designated area saja ataupun di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan saja. Okey. So ini ada contoh-contoh yang ingin saya katakan berlakunya kemalangan bagi pihak ataupun pemandu dalam Unimas yang tidak yang cuai ketika memandulah. Alright. Gambar rajah ini adalah dilakukan oleh orang yang ada intelijen tinggi di kalangan staf kita katakan pensyarah. Untuk ini adalah orang luar, dan yang gambar di bawah itu adalah yang masuk dalam longkang itu adalah pelajar. Tujuan saya letak gambar-gambar ini adalah tidak kira kamu adalah staff, jika kamu adalah kamu lecturer, adalah kamu pelajar, kamu orang luar ataupun kamu adalah seorang pemandu yang sungguh kompeten tahap racing punya pemandu, kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Malang itu tidak berbau. So pastikan anda sentiasa berhati-hati ketika memandu, terutama dalam kampus. Dalam kampus ini jalan raya yang cantik, berliku-liku. So kalau kamu speeding boleh menyebabkan overshoot ataupun angle ketika turning ataupun pergi ke selekoh, kadang-kadang terlepas ataupun tidak dapat adjust sehingga boleh mendatangkan kemalangan. Contoh sahaja ya. Okey, kita dah bercakap pasal student security, kita dah bercakap pada asset dan building security, kita dah bercakap pasal parking area dan basic pass. Kita bercakap pasal college. So college, seperti saya katakan, kita bukan seperti universiti antarabangsa yang tidak ada gap antara gender di Malaysia ataupun di universiti IPTA ini khususnya. Untuk colleges ataupun kolej kediaman ada perbezaan untuk blok lelaki dan blok wanita ataupun perempuan. Di situ kita ada kawasan larangan. Bagi kawasan lelaki tidak boleh dimasuki oleh pelajar wanita, ataupun kawasan wanita tidak boleh dimasuki oleh pelajar lelaki. Dan visitor ataupun friend yang kawan yang hadir ke dalam nak melawat kita di college, ada masa-masa yang tertentu yang dibenarkan. Pada sebelah malam sepatutnya tidak boleh dilakukan oleh visitor, dan lawatan hanyalah dibenarkan kepada orang-orang yang telah mendapat kebenaran. Okey, kita teruskan. Itu dari segi untuk kolej kediaman. Untuk penggunaan makmal, masanya adalah 8 sampai 10 malam saja, 8 pagi sampai 10 malam, dan sekiranya lebih daripada masa yang telah ditetapkan haruslah mendapat kebenaran daripada dekan ataupun PTJ atau fakulti. Secara amnya 8 sampai 5 tidak ada masalah, tetapi pada pukul 5 sampai pukul 10 perlu ada kelulusan fakulti. Kalau lebih daripada pukul 10 yang melibatkan penyelidikan ataupun research yang berpanjangan, haruslah mendapatkan kebenaran daripada dekan fakulti. Alright. Seterusnya kita bagi kepada consider this. Seperti anda lihat pada slide, saya katakan tadi dari segi budaya, dari segi adat bersam lokal ataupun tempatan, anda harus mematuhi ataupun menghormati kepercayaan masing-masing itu, sama dari segi adat bersam, dari segi bangsa. Dalam Sarawak ni terdapat banyak bangsa-bangsa senarai yang anda boleh kata saya pun tak hafal semuanya. Kemudian anda harus faham ataupun menghormati dari segi kepercayaan yang masih lagi diamalkan di dalam Sarawak ini. Okey, seterusnya kalau bercakap pasal politik, saya ingin tekankan sini haruslah ada batas, sebelumnya ada had di antara
perbualan ataupun perdebatan mengenai politik ini. Jangan sampai kepada pergaduhan, jangan sampai kepada rusuhan, jangan sampai kepada permusuhan. Itu kita akan take action sebagai satu hasil ataupun satu case insiden pergaduhan ataupun perbalahan yang melibatkan ancaman nyawa ataupun keselamatan nyawa. Okey, anda harus ingat itu. Yang seterusnya, kawasan kampus adalah non-smoking area. Semua kawasan kampus, tak kira di kawasan mana, memang tidak ada larangan merokok. Yang keduanya, larangan untuk minum air yang beralkohol haruslah tidak ada dilakukan dalam kampus. Yang ketiganya adalah any form of drug ataupun apa-apa jenis dadah tidak boleh digunakan di dalam penyalahan gunaan dadah, tidak harus digunakan dalam kampus, sama ada ganja, amfetamin, ais, syabu, you name it, semua tidak boleh, termasuk ketum sekali. Ada nak tanya, boleh saya tanam ketum dekat Kolej Iman? Tak boleh, sebab kita kategorikan sebagai perkara yang memabukkan. Okey, so dari segi pemakaian, patuhi tata cara pemakaian yang telah kita tetapkan, jangan yang menjolok mata, dan haruslah kemas dan juga sesuai dipakai semasa dalam kampus. Yang terakhir, dari segi budaya, haruslah melibatkan toleransi dan juga kesefahaman ataupun kita katakan tolak ansur semasa anda hidup dalam kampus ini. Okey, so kita dah bercakap pasal security student, kita dah cakap pasal asset building security, parking area, colleges, laboratory, dan juga yang terakhir yang saya ingin share, ambil nombor ini, set dalam phone anda, ada dalam slide, iaitu 082 581 999. Saya ulang, 082 581 999. Ini adalah nombor hotline keselamatan. Tak kisah apa-apa yang berlaku, sama ada anda sakit, anda terjatuh dalam longkang, ada kucing masuk dalam bilik, ada lipas, jangan sampai lipas pula. Okey, ada apa hal-hal melibatkan kecemasan ataupun pengsan yang melibatkan keselamatan nyawa, call nombor ini untuk kita ambil tindakan. Termasuklah anda melihat perkara yang mencurigakan, seperti melihat individu yang mencurigakan di dalam kawasan kampus, dalam kawasan kolej, melihat aktiviti ataupun kejadian yang menyalahi undang-undang. Nombor ini anda harus call untuk kami beri bantuan. Ada lagi nombor-nombor lain, tapi nombor ini adalah mustahak anda save dalam handphone ataupun smartphone anda. Okey, yang saya nyatakan dalam slide ini juga, dan kita ada hotline keselamatan, kita ada nombor pos pengawal di pintu masuk utama, kita ada nombor bilik kawalan CCTV, dan saya masukkan sini sekali bilik nombor-nombor agensi keselamatan di Kota Samarahan, seperti nombor balai Kota Samarahan, nombor balai polis Kuching, nombor balai ibu pejabat Kontinjen Sarawak, dan nombor balai bomba Kota Samarahan. You jot it down, ataupun kalau tidak pun dalam website pun ada untuk mendapatkan nombor-nombor ini. Okey, seperti saya katakan tadi, ini adalah dress code yang kita simple but mengikuti syarat-syarat yang kita tetapkan, dari segi rambut, dari segi pakaian, dari segi kasut ataupun selipar yang harus digunakan. Ada men dress code dan woman dress code. Dan ini saya tekankan sekali kepada anda semua, tak kira anda adalah daripada pelajar Pelayu, daripada pelajar-siswazah, sepanjang berada dalam kampus, wear your metric card. Pakai kad metrik sebilangan masa, sama ada anda di fakulti, di berurusan di pejabat PTJ yang berkenaan, pergi ke cafeteria dan sebagainya, pastikan anda memakai metric card. Jika tidak, anda boleh di compound charge, telah akan ditetapkan untuk anda bayar denda tidak memakai kad metrik. Okey, so kita ada berbagai sistem, saya share sini sebelum kita tamatkan sesi perkongsian taklimat keselamatan. Kita ada Unimas support untuk anda akses ke dalam website Unimas. Anda boleh letak aduan dalam support unimas.my bahagian keselamatan untuk anda buat aduan, nak mohon apa-apa, boleh gunakan Unimas support. Adapun kita ada Facebook Unimas yang bertulis namanya Polis Bantuan Bahagian Keselamatan Unimas. Anda like, kita ada share maklumat ataupun kita ada kongsi maklumat dalam Facebook juga. Kita ada bangunkan sistem juga untuk apply ataupun memohon pelekat. Kita ada dalam sistem, anda tak perlu nak pergi ke kaunter, from A to Z, daripada permohonan sehingga pembayaran stiker boleh dilakukan secara online.
Kita ada e-compound. Pada tahun depan kita akan menggunakan compound secara online. Tiba-tiba anda dapat mesej ada dapat kena compound lah kereta aku. Kita tak lagi menggunakan, kita paperless. Itu sistem compound. Anda boleh cek jumlah compound anda dalam data pelajar anda, berapa jumlah saman yang telah anda dapat. So anda tidak selesaikan masalah saman, anda tidak akan boleh bergraduasi. Alright. So itu sahaja daripada saya. Sebarang permasalahan atau sebarang soalan tambahan bolehlah diajukan direct terus kepada saya, sama ada di pejabat keselamatan yang saya tunjukkan tadi, ataupun boleh terus pergi ke pondok pengawal ataupun ke balai pengawal yang berhampiran di pintu masuk sekiranya ada masalah-masalah yang ingin anda adukan ataupun cadangkan. Tidak ada masalah, kita boleh terima segala cadangan dan aduan. Okey, so itu saja daripada saya. Saya harap perkongsian daripada hari ini dapat bermanfaat kepada anda, dan saya ucapkan sekali lagi selamat datang ke Universiti Sarawak dan enjoy your life as student. Jangan buat masalah. Kalau anda buat masalah, anda akan jumpa saya live. Okey, sekian, terima kasih.